Jadi sebenarnya sepanjang PDPR kita akan menggunakan buku teks. Okey? Medium yang paling mudah untuk kamu fahami, untuk kamu capai. Okey, tahniah yang dah isi kehadiran. Okey, bagus. Okey, saya nampak ya ada mesej-mesej yang masuk ni. Okey, sekarang saya nak kamu fokus. Buka pada halaman 123. Okey, masih lagi di bawah tema 6. Okey, berkaitan sains, teknologi dan inovasi. Okey, di unit 18. Okey, hari ini tajuk yang kita akan pelajari adalah berkenaan pesanan sampai di rumah. Cikgu, muka surat berapa? 123 kau, Ip. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Sekarang yang saya perhatikan sekarang ni makin kurang yang masuk. Ataupun nanti sekejap lagi bila main kuis, ramai je masuk. Okey. Jadi sebenarnya jangan main kuis sahaja. Okey. Kita kena faham apa kita nak belajar. Okey. Sebab bahasa. Memang kamu tak ada pilihan. Kalau kamu mampu, ikutlah kelas lain. Ya? Apa dia? Okey, tak ada. Okey. Sekarang kamu lihat seterusnya. Okey, apa yang kita nak fahami hari ini? Okey, kita lihat standard kandungan berkaitan dengan 3.2 iaitu penulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Okey, ni 3.2 ni. Ini sebenarnya ada dalam kita panggil rancangan pengajaran tahunan. Okey, setiap guru ada ni. Jadi kamu kena fahamlah apa kita nak belajar hari ni. Standard pembelajaran kita berkaitan dengan 3.2 tetapi anak dia 3.2.1. Okey, lebih fokus lagi untuk membina, menulis ayat dan membentuk perenggan menggunakan bahan multimedia. Maknanya daripada gambar yang diberi pada halaman 123. Okey, apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, cikgu harapkan pada akhir PDPC nanti, murid-murid mampu membina dan menulis ayat dan perenggan. Maknanya ayat yang kamu tulis tu, kamu gabungkan, tulis semula dalam bentuk perenggan. Daripada bahan multimedia dengan baik. Okey? Jadi saya harap kamu dah faham apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Jadi sekarang kita lihat. Ini merupakan halaman 123. Okey. Yang kamu perhatikan sekarang adalah gambar yang pertama. Okey. Kalau kamu perasan cerita ni dia akan mula dengan Zara. Daripada awal buku teks ni sampailah ke halaman 123 ni, kamu nampak mesti ada nama Zara. Okey, sebenarnya buku teks tahun 4 ni, dia menggunakan nama ataupun watak yang sama. Okey, Zara dan keluarganya, Zara dan adik-adiknya, Zara dan kakaknya. Okey, semuanya berkaitan dengan keluarga Zara. Okey, dia ada abang, dia ada ayah, dia ada ibu. Okey, nampak? Maknanya mereka menggunakan watak yang sama sampailah hujung buku teks nanti. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan pesanan sampai di rumah? Okey. Sekarang musim PKP ni kita tak boleh keluar kan? Okey. Jadi kebanyakan barang-barang yang dibeli kita pesan dari online ataupun atas talian. Okey. Jadi ini ada berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Pesanan sampai di rumah. Okey. Sekarang ni dah ada aplikasi Foodpanda, sudah ada aplikasi Grab, okey, dan ada pelbagai jenis kurier ataupun syarikat perkhidmatan penghantaran secara online. Okey. Barang order dekat online, kemudian sampai dekat depan pintu rumah. Okey, tanpa perlu keluar ke kedai untuk membeli barang. Okey. Baik. Inilah kaedah yang paling berkesan sekarang ni dan ramai pengguna menggunakannya. Okey. Jadi kita lihat situasi pertama. Sudah diberi ayat. Okey. Dan sudah diberi perenggan. Jadi kita fokus kepada ayat.
nak bina ayat, kita melihat kepada gambar. Okey? Ada dua situasi gambar. Gambar yang pertama kita lihat, ni Zara kita terus ambil kira, ni Zara. Okey? Zara sedang lihat telefon. Sedang melihat telefon. Okey? Kemudian apa dia buat ni? Jadi kita fokus kepada gambar yang dia lihat dalam telefon tu. Dia sedang melihat gambar makanan dan minuman. Okey? Jadi apa lagi yang kita boleh fahamkan kat sini? Okey? Kita nak bina ayat, kita kena tahu situasi gambar ni. Okey? Lihat gambar makanan dan minuman. Okey? Jadi yang pertama ni kita nampak melihat paparan telefon. Okey? Telefon bimbit, telefon pintar. Ada macam-macam. Okey? Dan melihat gambar makanan dan minuman guna platform apa? Okey? Menggunakan platform media sosial. Okey? Lihat menerusi media sosial. Apa-apa pun kita guna, FB, Foodpanda, Grab, IG, apa lagi? WhatsApp. Okey? Ataupun menggunakan Google Chrome. Itu kita menggunakan media sosial. Okey? Itu semuanya namanya adalah media sosial. Jenis-jenis ni macam tadi dah saya sebut. Melalui halaman muka buku ataupun Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, apa lagi? Aplikasi-aplikasi seperti Grab, Foodpanda, ada macam-macam lagi. Itu sebenarnya adalah media sosial. Nampak daripada gambar ni kita boleh cerita macam-macam. Dah ada 3 perkara dah kita boleh lihat. Melihat paparan telefon, apa lagi dibuat ni? Melihat gambar makanan dan minuman. Nak tengok gambar makanan minuman ni. Boleh muncul macam ni jika dekat paparan skrin telefon pintar kita. Tak. Melihat menerusi media sosial. Okey? Daripada satu gambar ni boleh dapat 3 isi penting. Nampak? Pentingnya kita mengeluarkan idea berdasarkan gambar diberi. Nampak? Memang kamu kena jadi kreatif. Okey? Pandang gambar tu, tengok dia buat apa, dia tengok apa tu pakai apa. Jangan cakap pakai telefon, memang semuanya pakai telefon sekarang. Tapi kita kena pandang lagi jauh. Pakai apa dalam telefon tu? Menerusi media sosial. Okey? Kemudian gambar yang di sebelah bawah ni, kita nampak sudah menerima makanan yang pesanan yang dipesan. Okey? Menerima pesanan. Okey? Menerusi apa? Menerusi penghantar makanan. Ni kita panggil penghantar makanan daripada syarikat perkhidmatan makanan tersebut. Tak kisahlah apa-apa sekalipun, daripada Grab ke, daripada Foodpanda ke, daripada kedai itu sendiri ke, yang penting sudah menerima pesanan makanan. Okey? Nampak? Ada berapa isi idea penting yang boleh kita keluarkan? Ada 1, okey? Ada 2, ada 3, dan gambar yang kedua ni kita boleh keluarkan 1 idea. Ada 4 isi. Daripada 4 isi yang kita keluarkan ataupun 4 idea penting yang kita keluarkan, kita bina ayat. Okey? Dah pastilah kita kena tahu perempuan ni siapa kan? Zara dalam cerita ni, makanya dalam ayat kita pun kena guna Zara lah juga. Okey? Zara menggunakan telefon pintar. Kita boleh gunakan yang pertama ni. Ataupun Zara melihat paparan telefon pintarnya. Okey? Boleh je. Seterusnya, Zara memesan nasi goreng dan minuman. Okey? Macam cikgu cakap tadi, lihat gambar makanan dan minuman. Bagilah nama makanan tu apa.
Okey? Dekat sini dia tulis Zara memesan nasi goreng dan minuman. Nampak? Ini membina ayat. Okey? Kena tahu siapa, apakah yang sedang dibuat, memesan kan? Apakah subjek yang diletakkan dekat sini? Nasi goreng dan minuman. Okey? Kemudian Zara menggunakan media sosial. Zara melihat menerusi, Zara melihat pesanan, melihat makanan dan minuman menerusi paparan media sosial. Okey, ni dia bagi ayat mudah je. Zara menggunakan media sosial. Okey? Betul ke tak betul dia gunakan media sosial tu? Saya tanya semula. Betul. Betul. Okey. Jadi apa-apa yang pelantar ataupun platform yang kita gunakan dekat online, lebih sesuai kita panggil itu adalah paparan media sosial. Okey. Ber-Twitter ke, ber-TikTok ke, apa-apa jenis sekalipun yang memaparkan muka awak yang kita nampak menerusi telefon pintar kita, itu adalah menerusi media sosial. Okey. Dan yang terakhir ni nampak Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Betul lah kat hadapan rumah kan? Ada pagar ni. Kan? Pernah ke dibuat orang penghantar tu masuk dalam rumah letak atas meja? Boleh ke macam tu? Cikgu tanya awak. Tak. Tak boleh kan menyalahi undang-undang. Apa ni? Ketuk pintu rumah orang, masuk dalam, letak atas meja. Ambil pinggan, letak makanan dalam pinggan. Tak boleh. Okey? Jadi betul lah menerima makanan dipesan di hadapan rumahnya. Okey? Nampak? Okey? Daripada idea-idea penting, ada 4 idea penting ni, kita boleh mengeluarkan 4 ayat. Jangan pening-pening, buat yang mudah-mudah je. Okey? Baik, 4 ayat ni dah dibina. Kita lihat. Digabungkan ke dalam bentuk perenggan. Nampak? Sebenarnya dia saling semula. Nampak? Zara menggunakan telefon pintar. Daripada ayat yang pertama ni. Okey. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya menggunakan media sosial. Nampak? Dia gabungkan 2 ayat ini. Kalau gabung tu kita panggil ayat majmuk lah. Nampak? Ayat majmuk lah ni. Kenapa? Nampak? Dekat sini menggunakan media sosial digabungkan. Dia tak pakai dah Zara lagi. Dia gunakan kata ganti nama. Dia pakai apa kat sini? Dia pakai apa? Masih lagi Zara ke? Tak kan. Dia pakai dia. Okey? Dia. Dia memesan nasi goreng dan minuman kegemarannya. Nampak? Dia tambah kegemarannya sendiri. Kita boleh menambah ayat kita. Janji masih lagi betul. Masih lagi relevan dengan ayat tu. Menggunakan media sosial. Nampak? Keupayaan, kreativiti awak sangat penting. Okey. Mula-mula cari dulu idea penting berdasarkan gambar. Dah buat tu, bina ayat. Dah bina ayat, gabungkan atau tulis semula ayat tu dalam bentuk perenggan. Ini yang dimaksudkan dalam bentuk perenggan. Okey? Awak nampak kat sini kan? Zara ni, permulaan Zara menggunakan telefon pintar, dia tulis ke tengah sedikit. Letak 2 jari lah kita panggil. Okey? Baik. Kemudian kita sambung lagi. Tidak lama kemudian, Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Apa yang dia tambah dekat sini? Lama kemudian. Cuba sebutkan. Pandai. Okey, bagus. Tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian ni kita nak panggil apa ni? Kita nak panggil apa? Sebutkan. Penanda wacana. Ya, penanda wacana. Macam biasa saya sebut. Kita kan nak bina ayat, nak menulis dalam bentuk perenggan, kita kena tambah penanda wacana. Sebenarnya apa yang awak lihat perenggan ini adalah sebahagian daripada karangan.
Okey. Sebab dalam karangan ada perenggan. Betul tak? Betul. Okey. Okey. Boleh faham gambar yang pertama ni? Jelas tak? Jelas. Okey, jelas. Okey. Cikgu. Ya saya. Tak apalah, jelas lah. Jelas. Jelas. Okey. Baik, sekarang kita akan pergi pada gambar yang kedua. Okey, nampak? Kita kena buat perkara yang sama dengan gambar yang pertama. Kita kena cari idea penting daripada gambar yang kita lihat. Kemudian, kita kena membina ayat dan menulis semula dalam bentuk perenggan. Okey? Baik, kita lihatlah gambar yang kedua. Ni masih lagi Zara ke? Cuba tengok gambar pertama tadi. Zara tudung pink kan? Ni, awak rasa siapa dia ni? Mak dia. Ibu dia. Jadi kita tahu ni ibu Zara. Okey. Ibu Zara ni sedang tengok apa ni? Tengah tengok media sosial. Nak tengok media promosi. Ini media sosial ke? Cuba Dia tengok ni. tengok TV. Nak tengok promosi. Apa dah? Mangkuk nasi. Mangkuk Cuma. nasi. Bukan mangkuk tu, periuk. Periuk. Periuk Nasi. Boleh lah, periuk nasi boleh lah. Okey. Sedang menonton televisyen. Betul tak? Kita nampak yang pertama dia buat, dia sedang menonton televisyen. Okey, apa lagi yang kita boleh dapat daripada gambar ni? Bang dia kena hantar. Nanti kita lihat gambar yang pertama dulu. Okey. Dia melihat promosi macam kamu cakap tadi, dan melihat promosi apa ni? Promosi periuk. Betul? Periuk ke? Melihat promosi periuk. Okey. Melihat iklan promosi. Saya tak boleh tulis kat sini, nanti kamu tak nampak apa yang saya nak tulis. Okey. Okey. Melihat iklan. Okey. Iklan promosi periuk. Tapi kat sini kita boleh tulis ini sebagai barangan. Kan? Periuk tu adalah barang. Betul tak? Okey. Baik. Kemudian, apa dia buat? Dia dah tengok iklan ni. Kemudian dia buat apa? Tengok dia pegang apa ni? Apa dia buat ni? Apa perbuatan dia? Apa tu? Dia pegang apa tu? Pegang phone. Kalau dia pegang phone, kita nak tulis apa? Apa perbuatan dia? Apa perbuatan dia? Menelpon pekerja dia. Pekerja dia? Sejak bila dia bekerja? Pekerja tu. Okey. Menelpon. Okey, kita besarkan sedikit bahasanya. Pernah tengok Go Shop dekat TV? Mak saya. Okey. Kawan saya tak suruh. Jangan bagi mak saya tengok, nanti nak terus. Okey, nanti kita tengok Go Shop, kita tengok Wow Shop. Okey. Itu adalah antara paparan-paparan yang menarik dekat televisyen. Yang akan menarik hati golongan suri rumah ataupun apa ni orang kata, golongan wanita. Okey? Menelpon syarikat. Okey, menelpon syarikat yang memaparkan iklan promosi barangan tersebut. Betul tak? Apa dia? Yang membuat iklan promosi. Okey, nampak? Kita kena tahu ayat apa. Kita tahu dia telefon siapa. Kita kena tahu yang membuat iklan promosi itu. Mestilah dah tengok kan, menarik. Telefon lah, sebab biasa iklan dekat TV ni akan bagi tahu cepat dalam masa 1 jam kita bagi harga diskaun. Sebab cikgu pun selalu tengok, jadi kita tahu. Okey, benda tu sebenarnya tarikan untuk golongan wanita terutamanya membeli barangan tersebut. Okey. Dia dah telefon, lepas tu apa awak rasa?
Penghantar Grab itu sampai dengan segera. Kita nak panggil ni siapa? Adam. Bagi nama. Okey, bagi nama. Okey. Kita tak perlu bagi nama. Okey? Kita yang penting fokus pada wanita ni adalah Ibu Zara. Yang ini kita akan sebut petugas ataupun pekerja syarikat tersebut. Boleh je. Okey? Pakcik tak sesuai. Kita bagi nama dia punya apa jawatannya. Biasa kalau yang hantar sampai depan rumah ni pekerja lah. Ataupun apa ni orang kata petugas syarikat tersebut. Tak kisahlah Food Panda ke Grab ke. Itu sebenarnya adalah bekerja kepada syarikat penghantaran tersebut. Betul tak? Petugas syarikat menghantar apa? Menghantar barangan yang dipesan. Betul. Betul tak? Yang dipesan. Sebab itu kita nampak dia ni. Okey? Dan apa yang dibuat oleh Ibu Zara ni? Senyum je Ibu Zara ni. Apa? Apa kita nak cakap? Sama macam situasi Zara tadi. Zara buat apa? Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Jadi, Ibu Zara apa dia buat ni? Dah pegang dah ni bungkusan ni. Maknanya apa? Ibu Zara menerima barangan bagus. Menerima barangan yang dipesan. Betul? Okey? Dia pesan barang tu dah tentulah dia akan menerima. Okey? Menerima di hadapan mana? Di hadapan rumah. Di hadapan rumah. Okey? Nampak? Saya gariskan supaya awak tak keliru. Okey? Baik. Nampak? Kita boleh dapat berapa idea penting? 1, 2, 3, 4. Ni yang pertama, tengok TV, tengok promosi, kemudian telefon syarikat tu, kemudian petugas dia hantar. Kemudian emak dia pun menerima. Okey? Okey. Nampak kan apa yang saya paparkan ni? Nampak tak? Saya tanya lagi. Nampak? Nampak dan jelas? Tu yang penting. Nampak dan jelas? Okey, saya perlukan respon. Nampak. Okey, itu yang penting. Nampak, jelas. Saya dengar suara. Saya rasa yang Muhammad ni Rokib ya. Okey, Koye, Muhammad Rokib. Ya, bagus. Okey. Anas. Okey, bagi respon. Tak apa. Bila saya tanya kamu boleh buka mic, kamu bagi respon. Baik. Kita lihat ayat dia. Kita dah ada idea penting. Kita lihat ayat dia. Yang pertama. Betul tak? Seorang bacakan ayat. Belum dipaparkan lagi. Ibu Zara menonton televisyen dan melihat iklan promosi barang. Di mana? Dan melihat iklan promosi barang. Ataupun boleh buat apa yang saya tulis tu. Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Okey. Baik. Kita lihat yang kedua. Okey, seorang bacakan. Ibu Zara menelefon syarikat yang membuat iklan itu. Untuk apa? Untuk membelinya. Untuk memesan. Okey? Untuk memesannya. Untuk memesan barangan tersebut ataupun untuk membuat pesanan. Okey? Jadi kita gunakan beliau. Kenapa? Kita tak nak ulang Ibu Zara, Ibu Zara, Ibu Zara. Jadi kita gunakan kata ganti nama. Okey? Baik. Kita lihat. Apa lagi? Apa tu? Pekerja syarikat menghantar barang yang dipesannya. Pesannya, siapanya? Ni kena nyatakan. Pesan oleh? Yang dipesan oleh ibu. Ibu? Ibu siapa? Ibu Zara. Dipesan oleh Ibu Zara. Okey? Saya bagi ayat tu untuk panduan awak, nampak? Saya dah bagi tu. Okey, seterusnya.
barang menerima Ha. barang Ya. yang dipesan. Sekali lagi suara yang halus-halus tu. Siapa? Siapa ni? Muhammad Rokib ke Muhammad siapa ni? Arisa. Okey, Arisa. Okey, silakan Arisa, silakan. Kita dengar Arisa dulu. Menerimakan barang yang dipesan daripada syarikat tersebut. Di mana? Di mana? Dia menerima barang tu di mana? Di rumah. Di hadapan rumahnya. Okey? Macam Zara tadi, dekat hadapan rumah juga dia menerima barang, betul? Selama-lama ni kalau kita terima barang, kalau kita beli barang online, kita akan terima di hadapan rumah, kan? Tak pernah lagi dibuat orang, dia masuk dalam rumah, kan? Okey. Baik, itu adalah sesuatu yang logik. Kebiasaannya yang akan diterima ataupun akan yang akan prosedur yang terakhir untuk kita dapat barang. Menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey? Kalau lihat daripada ayat yang pertama, Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Okey? Kadang-kadang apa yang kita tulis idea penting kat sini, bila kita tukar dalam bentuk ayat, awak mudahkan lagi. Okey? Beliau, nampak? Beliau menelefon syarikat tersebut. Kita tak payah panjang-panjang. Syarikat yang membuat iklan promosi itu panjang kan? Jadi kita terus je tukar kepada ayat yang lebih mudah. Syarikat tersebut untuk memesan barang. Okey, untuk memesan barang itu. Untuk memesan barang. Bolehlah. Okey. Seterusnya, petugas syarikat. Okey, ataupun pekerja syarikat menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Okey. Ingat, nak bina ayat yang pertama kena ada subjeknya. Kalau kat sini petugas syarikat. Apakah dia punya perbuatannya adalah menghantar. Menghantar apa? Barang. Okey, kepada siapa? Yang dipesan oleh Ibu Zara. Nampak? Lengkap ayat tu. Okey? Dan yang terakhir, macam idea yang kita keluarkan tadi, Ibu Zara menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey? Miss dah rumahnya Jangan buat rumah orang lain pula. Okey? Itu yang penting. Okey? Baik. Kita lihat perenggan. Bagaimana kita nak menulis dalam bentuk perenggan? Nampak? Kita tambahkan penanda wacana. Okey, nampak ni dia terlindung sedikit kat situ. Saya padam sikit. Okey? Baik. Sekarang aku nampak. Okey? Sekarang kamu nampak. Okey? Pada suatu hari. Sebenarnya ni kena tulis ke tengah sikit. Okey? Cikgu tadi tersilap sikit ni. Okey? Ni tulis. Pada suatu hari ni kita tulis ke tengah sedikit. Okey? Menunjukkan perenggan. Ni tersilap sikit. Okey? Tak apa. Nanti di ruangan latihan nanti cikgu akan bagi pada awak dalam grup Telegram. Awak akan nampak lah. Dia akan berubah sedikit dia punya kedudukan ni. Okey? Nampak? Saya tambah. Pada suatu hari Ibu Zara. Ni I ni sebenarnya tak boleh guna huruf besar. Tersilap sikit. Nampak? Okey, kalau dekat sini permulaan ayat dia lah kena guna huruf besar kan. Dekat sini dia dah tak jadi ayat yang pertama. Perkataan yang pertama. Jadi I ni huruf kecil. Okey. Ibu Zara melihat iklan promosi barangan di televisyen. Nampak? Ni kita salin balik dia daripada ayat yang pertama. Sebab kita nak tulis dalam bentuk perenggan. Okey. Kemudian, nampak? Kemudian ni penanda wacana lagi. Nak bagi sedap. Ayat tu sedap kita tambah. Tambah biarlah logik kan ya. Kemudian beliau menelefon syarikat tersebut. Untuk apa? Untuk memesan barang. Nampak? Sebenarnya warna hitam ni kita ambil balik daripada ayat yang kita telah bina. Okey? Pada keesokan harinya. Kan nak menunjukkan pantasnya hari ni order esok dapat. Okey? Contoh ni. Pada keesokan harinya, ni kita tambah sendiri. Nampak? Seterusnya pun boleh. Okey? Tapi cikgu gunakan pada keesokan harinya. Nampak ni satu lagi kesilapan. Sepatutnya P kecil. Sebab perkataan ni bukan berada di hadapan ayat. Okey? Petugas syarikat
menghantar barang yang dipesan oleh Ibu Zara. Okey? Nampak? Kita salin semula je yang dipesan oleh Ibu Zara. Okey? Dan yang terakhir, Ibu Zara menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey? Nampak? Okey? Yang ayat di atas kita gabungkan dalam bentuk perenggan yang di bawah. Okey, sebentar ya. Sekarang kamu dah nampak kan? Jelas tak? Jelas. Jelas. Kamu kena jelas, kamu kena faham sebab ini kamu nak buat lepas ni. Okey? Kena bina ayat dan salin semula dalam bentuk perenggan. Kena tahu apa kena tambah. Okey? Baik. Kita lihat gambar yang ketiga. Kalau tadi Ibu Zara, Zara habis ni siapa ni? Abang Zara. Ayah dia. Abang. Ayah. Zara. Kita guna ayah. Kenapa? Kalau abang tu nampak macam tua sangat kat sini. Okey. Kita tengok kat sini orang ni nampak sepadan dengan perempuan yang pakai tudung hijau ni. Okey. Kita kena teka orang tu biar nampak sepadan. Okey. Jadi kita teka ini adalah ayah Zara. Lebih sesuai. Okey. Apa yang ayah Zara sedang buat? Awak kalau ada buku teks tu awak belik sikit. Dia sedang buat apa tu? Ayah Zara sedang melihat komputer berharga. Komputer ke? Dalam gambar tu komputer ya? Cuba zoom in, apa tak ada komputer? Komputer, tablet ke? Tablet dan telefon. Komputer, tablet dan handphone. Bukan lah. Kalau nak Okey. beli benda lain Baik. lah. Dia lain. Baik. Baik. Kita kat situ ada laptop tu. nampak macam laptop. Ya, kecil sangat. Kita tak perasan apa benda ni, betul tak? Kan? Kita tak perasan. Okey. Kalau kita tak perasan tak apa. Kalau kita tak perasan tak apa. Jadi kita mudahkan sikit ayat tu. Ayah Zara sedang melayari internet. Kan? Untuk membuat pesanan. Panjangnya ayat cikgu ni kan? Untuk membuat pesanan apa ni? Pesanan. Okey, saya bagi satu contoh kat sini untuk mudahkan. Biasa kalau orang lelaki ni dia nak beli apa dekat internet dia, dekat online ni. Antara ni apa? Cuba bagikan contoh-contoh barangan yang kebiasaannya lelaki akan beli. Ada? Ada? Contoh? Okey, tak ada idea. Tak ada idea kadang-kadang ayah ni beli apa dekat online dia. Apa kebiasaannya kadang-kadang orang lelaki akan beli? Dia akan beli ada rupa macam baju ke? Beli laptop macam kau yang cakap tadi. Barangan komputer. Okey, boleh? Apa dia? Kalau duduk sini dia pakai internet bapa, bapa. Kalau dia dekat dalam bilik, laju sikit. Laju sikit. Cakap dengan saya ke cakap dengan siapa ni? Okey, tak apa. Baik, saya mudahkan dekat sini. Kita gunakan satu contoh untuk membuat pesanan alat ganti kereta. Ni contohlah. Okey. Orang lelaki ni kadang dia suka beli apa? Baju kalau dekat internet. Okey. Apa lagi? Barangan lelaki. Itu pakaian lah. Kita masuk dalam pakaian. Okey. Laptop. Apa lagi? Dia suka beli laptop. Barangan elektronik seperti laptop. Okey. Dan boleh jadi juga ayam. Apa? Okey, untuk membuat pesanan alat ganti kereta. Okey, cikgu bagi satu contoh dekat sini. Alat ganti kereta. Ni pun antara barangan yang orang lelaki akan beli. Betul tak? Kalau bab kereta ni biasanya orang lelaki suka. Okey, ataupun kita panggil spare part kereta. Okey. Jadi kat sini kita simpulkan, cikgu gunakan satu je contoh. Okey, sedang melalui internet untuk membuat pesanan alat ganti kereta. Okey.
Nampak? Alat ganti kereta. Okey. Okey, apa lagi kita lihat dekat sini? Bila dia nak beli alat ganti kereta, dia akan cari apa? Tak kisahlah kalau nak beli komputer ke, dia akan cari apa? Dia akan cari internet. Memang dia cari internet, tapi dia mencari apa? Mencari kan mencari benda yang untuk kereta tu. Ya, siapa yang jual? Kita nak panggil apa? Siapa yang jual? Seller. Kita nak panggil apa seller ni bahasa Melayu? Penjual. Mencari penjual. Okey, mencari penjual barangan tersebut. Betul. Kita nak beli barang, kita kena cari seller dia. Kan? Kalau masuk Shopee ke, kalau masuk Lazada ke, kan? Aplikasi-aplikasi yang biasa akan buat promosi. Okey. Jadi mereka akan cari seller tersebut. Kalau beli barang kat FB sekalipun, kita akan cari seller tersebut. Kita biasa dengar seller, tapi bahasa Melayunya adalah penjual barangan. Okey? Nampak? Tu kita dah tahu tu. Sebab bila kita nak beli barang tu tak akan muncul terus. Kita klik dia terus je barang tu kita bayar terus sampai kat rumah. Mesti ada orang yang jual. Okey? Mencari penjual barangan tersebut. Okey? Tu kena ingat. Okey? Kata kunci ni adalah seller. Tapi itu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu adalah penjual barangan. Okey? Jadi bila dah cari penjual, apa yang dilakukan oleh ayah Zara? Apa buat? Dah cari? Lepas tu? Buat apa? Tempah. Tempah? Terus tempah. Tempah terus tempah. Okey? Ataupun terus memesan dan membeli barangan tersebut. Betul kan? Kebiasaannya kita bayar dulu, kemudian kita terima pesanan tu, menerima barang di rumah, menempah, okey, dan membayar, membeli, okey, barangan itu. Nampak? Itu adalah langkah-langkah membeli barang secara online. Tak kisahlah barang alat ganti kereta ke, peralatan komputer ke, atau apa-apa saja. Itulah kita punya cara-cara. Okey? Baik. Bila dah tempah, dah beli, apa akan jadi? Nampak? Dia akan dapat. Dapat. Dia akan dapat. Dia ke beliau? Beliau. Okey, beliau akan dapat. Okey? Siapa yang akan dapat tu? Ayah Zara. Okey? Jadi, ayah Zara akan menerima barangan yang ditempahnya. Ditempah ataupun barangan yang dipesan. Okey? Lebih bahasanya lebih macam biasanya barang yang dipesan. Okey? Yang dipesan. Ditempah ni nampak macam grand sangat ya. Okey? Okey, tak apa. Okey, nampaknya kamu dah beridea. Bagus. Dah lebih faham apa yang saya nak sampaikan. Kalau tak faham pun kena cuba faham juga. Okey? Kerana yang nak buat latihan ni adalah kamu, okey, yang nak kena buat bina kamu. Okey, jadi kamu kena faham. Tak faham kena tengoklah berkali-kali video ni. Okey, kerana saya dah record kan. Supaya kamu jadi faham. Okey, jadi kita lihat ayat yang kita bina yang pertama. Kita mudahkan, nampak? Ayah Zara hendak memesan alat ganti kereta. Okey, kemudian beliau melayari internet untuk mencari pengedar barangan alat ganti kereta ataupun barangan tersebut. Boleh je. Okey. Baik, seterusnya ayah Zara memesan barangan alat ganti kereta secara dalam talian. Secara dalam talian ni online lah. Okey. Ni perkataan ni, secara dalam talian. Saya kena gariskan supaya kamu jelas. Kadang-kadang kita tak tahu terms ataupun kita tak tahu benda ni dalam bahasa Melayu sebut apa ya. Online, secara dalam talian, online. Okey, takkan kita nak tulis kat sini secara online. Tak sesuai. Online adalah perkataan bahasa Inggeris. Kita kena gunakan bahasa Melayu. Okey. Baik, kita lihat lagi. Beliau menerima barangan yang dipesan di hadapan rumahnya. Nampak? Semua terima barang di hadapan rumah. Okey? Kena terimalah barangan di hadapan rumah. Itu yang penting. Okey? Kemudian
kita lihat dalam bentuk perenggan. Nah, macam biasalah. Yang ini sebenarnya kena tulis ke tengah sikit. Tersilap tadi ya. Okey. Nampak? Kemudian cikgu tambah penanda wacana. Nampak? Kemudian beliau melayari internet untuk mencari pengedar barangan. Okey, alat ganti kereta. Nampak? Sebenarnya kita salin semula daripada ayat yang telah kita bina. Dan kita tambah kat penanda wacana. Okey? Okey, saya perlukan seorang. Bacakan perenggan untuk gambar ketiga. Bacakan perenggan tersebut. Perenggan yang bawah ke? Ya, perenggan yang bawah tu. Yang bawah sekali. Ya, yang bawah ni. Ayah Zahra hendak memesan alat ganti kereta. Kemudian beliau melayari internet untuk mencari pengadar barangan alat ganti kereta. Selepas itu, Ayah Zahra memesan barang alat ganti kereta secara dalam talian. Akhirnya beliau menerima barang yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey, nampak. Cikgu macam banyak sangatlah alat ganti kereta. Okey. Kalau nak tukar kat sini, mencari pengedar barangan tersebut. Boleh tukarkan tersebut. Boleh sahaja. Yang penting kita faham alat tersebut apa. Okey, saya nak tanya. Pengedar ke pengedar? Pengedar. Pengedar. Okey, saya nak tanya lagi. Saya rasa macam ada lagi seorang tadi yang nak tanya, yang nak baca juga. Okey, Kushairi. Ada Kushairi tak? Ya. Okey, Kushairi. Yang berwarna merah ni. Kemudian setelah itu akhirnya, ini apa ni? Saya nak tanya. Apa tu? Penanda apa? Wacana. Sebutkan penuh-penuh. Apakah perkataan kemudian, setelah itu, akhirnya, apa tu? Sekali lagi, sebutkan. Penanda wacana. Penanda wacana. Okey, bagus. Saya nampak ada yang kat tangan. Sabar. Okey. Ini kita akan buat lepas ni. Okey. Okey, lihat lagi. Memesan, melayari, menerima. Itu adalah apa? Itu adalah apa? Apa me? Tahu? Tak. Apa? Imbuhan. Imbuhan. Okey, bagus. Okey. Itu adalah imbuhan. Nampak? Kamu dah jelas apa yang nak saya sampaikan. Okey. Baik. Benda ni kita akan buat lepas ni. Okey. Sampailah masa untuk kita bermain quiz. So okey. Kali ni kita buat lain sikit. Okey. Baik. Apa yang lainnya? Saya akan letakkan linknya. Tunggu sebentar. Okey. Okey. Pak Anas, boleh dapat kan? Okey, boleh offkan mic dia. Okey, mula buat. Kita lihat paparan kamu. Kita semua berada di petak yang pertama. Okey, sedang bergerak sekarang ni. Okey, kita lihat. Sudah maju ke hadapan. Diana, Syifa, Aina. Nampak maju ke depan. Siapa yang menggunakan bonus sebenarnya dia akan melangkau ke depan. Ada soalan dia tak jawab nanti. Okey, tapi tak apa. Teruskan. Kita buat benda yang... Saya nombor 7. Okay. Dia 4. Sebelum ni Okey, ada seorang lagi yang belum selesai. Di mana Quratul Ainun sekarang ni? Okey, saya nampak nama dia. Dia belum gerak. Okey, tahniah. Inilah 3 teratas. Okey, skor 70. Tak apalah. Dah agak ni kot. Okey. Saya tersalah yang tersalah. Teruli. Saya tercakap teruli. Kita tengok. Okey, nama-nama akan keluar kat sini. Teruli. Okey. Baik, kita lihat kat sini. Teruli yang susah ya. Melebih. Dapat nombor 4. Okey.
Okey, tahniah. Okey, kita akan stop game. Okey. Stop game. Kan? Okey. Lihat paparan yang cikgu bagi. Okey. Mana rujukan yang kamu kena lihat? Rujuk buku teks pada halaman 123 berdasarkan 3 gambar. Gambar pertama, kedua dan ketiga. Okey. Apa yang kamu nak rujuk nanti cikgu akan bagi slide yang cikgu buat ni dalam grup Telegram kita. Okey. Dan yang pastinya gunakan buku panjang kuning ya, bahagian A. Kalau kamu tak ada buku ni, kamu gunalah apa-apa buku BM yang ada. Okey, murid-murid semua jelas? Jelas. Okey, kita pun dah sampai penghujung kelas kita hari ini. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, boleh live. Salam. Jangan lupa isi kehadiran.